Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan sebagai muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan malam ninya kebetulan Ustaz Fadil Tuan Imam kita Ustaz Sabri tak dapat bersama dengan kita. Dan nama pun kebetulan malam ni memang nama free lah. Tak ada apa-apa asal pun. Sebab hari ni hari Sabtu ni sebenarnya banyak perkara. Kalau ngata anak asrama dan sebagainya. Tapi asalnya memang free, tak ada apa-apa lah. Kebetulan bertemu jodoh dengan Ustaz Ridwan kita, maka nama pun dijemput mari sini untuk malam Ahad ni, hari Sabtu malam Ahad, bergilir dengan Ustaz Sabri. Jadi malam ni betul dia pun tak ada dan nama pun memang free lah, tak ada. Cuma malam ni moga kita tak di mari yang kita puasa kan. Jadi alhamdulillah, walaupun sempatlah kita buka puasa dan alhamdulillah kita dapat teruskan majlis kita pada malam ni, majlis ilmu kita. Jadi malam ni memandangkan kemungkinan kalau minggu depan tu patutnya giliran Ambo lah. Tapi tak tahulah ejah lagu mana pula dengan Ustaz Sabri. Ambo anggap kalau giliran Ambo lagi, maka pada malam ini Ambo cuba untuk bawa satu tajuk lain, iaitu berkaitan dengan musim kita lalanya musim hijrah ataupun ma'al hijrah. Jadi Ambo ambil tajuk yang Ambo sebut sininya bersempena dengan kita ni dalam musim ma'al hijrah ataupun hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana pada tahun ini tema kitanya ialah Ummah Rabbani Negara Harmoni. Ummah Rabbani Negara Harmoni. Jadi tajuk ni Ambo ambil daripada tajuk ni lah. Ambo buat tajuknya ialah bagaimana untuk membina ummah yang Rabbani. Jadi kita sebut nak ummah Rabbani supaya negara harmoni. Tapi lagu mana sebenarnya kita nak membinakan ummah yang Rabbani? Maka untuk bina ummah yang Rabbani, Rabbani iaitu asal daripada makna Rabbun. Rabbun maknanya Tuhan, Tuhan. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi daripada sini bila kita sebut Rabbani, maknanya saya ni, saya. Rabbani itu saya. Saya orang yang jenis ketuhanan, iaitu orang yang mengikut Tuhan. Orang yang ada, orang panggil sebagai hamba Tuhan. Itu orang Tuhan. Kalau kita orang Tuhan lah. Orang kalau kita kata orang Kelantan, maknanya orang yang ada ciri-ciri Kelantan. Kalau kita sebut orang ketuhanan tu maknanya orang yang ada ciri-ciri dia ketuhanan. Maknanya seorang yang hamba, seorang yang patuh, seorang yang taat, seorang yang ikut Tuhan. Itu maknanya Rabbani. Jadi sini saya kata dalam bahasa Arabnya saya sebut kaifa akunu rabbaniyan. Macam mana saya menjadi seorang yang Rabbani. Jadi malam ni saya sediakan ada 5 perkara untuk kita ni jadi seorang yang Rabbani. Mudah-mudahan ni menjadi modul kepada kita ataupun menjadi panduan kepada kita untuk kita bentuk kita ni menjadi seorang yang ketuhanan. Lagu mana? Ni kita cuba tengok 5 perkara yang Ambo sebutkan di sini, yang Ambo sediakan di sini. Yang pertama ialah qariban minallah, an yakuna qariban minallah. Orang tu dekat dengan Allah. Mendekatkan diri dengan Allah, dekat diri taqarrub. Dan tujuan ibadat kita, semua ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah untuk kita taqarrub, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan kamu wahai jin dan juga manusia kecuali tujuan ibadat. Dan ibadat ni pula tujuannya adalah untuk taqarrub
ataupun dekat diri. Qarrub, taqarrub daripada qaruba tu maknanya mendekatkan diri. Supaya kita ni apabila dengan ibadat kita ataupun dengan ketaatan yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita makin dekat kepada Allah. Bukan menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi semakin dekat. Maka mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini berlaku yang pertama sekali ialah dengan ketaatan. Ketaatan di sini saya maksudkan sebagai menunaikan ataupun melaksanakan tuntutan Allah sama ada yang fardu ataupun wajib dan juga yang nawafil, iaitu yang sunat. Untuk kita dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita cubalah untuk menunaikan segala titah perintah Allah yang wajib dan juga yang sunat. Bukan yang wajib saja tetapi juga yang sunat. Ini untuk jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib dan juga yang sunat. Yang wajib ini saya ambil contoh satu saja malam ni, iaitu contoh daripada solat ataupun sembahyang. Amalan yang paling besar, ibadat yang paling besar iaitu as-salah. Sebab Nabi SAW pun sebut as-salatu imaduddin. Sembahyang ni sebagai tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa dia mendirikan sembahyang maka dia telah mengukuhkan agama, dan siapa dia yang meninggalkan sembahyang dia telah merosakkan ataupun meruntuhkan agama. Orang dirikan sembahyang dia mengukuhkan agama, dan orang yang tinggal sembahyang dia meruntuhkan agama. Jadi orang yang meruntuhkan agama ni tak semestinya dia daripada Yahudi, Nasrani, Majusi. Dia juga daripada kalangan orang Muslim. Tetapi orang yang tidak mendirikan solat, dia juga meruntuhkan agama. Orang yang meruntuhkan agama juga sebenarnya mari daripada kalangan kita sendiri, iaitu orang yang tidak mendirikan solat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah ayat 238, Allah Taala menyebut hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas salawat, jagalah solat. Jaga solat maknanya pelihara. Jaga supaya tidak terlepas, jaga supaya comel kita buat, jaga supaya kita buat dengan sempurna. Itu maknanya jaga salawat ataupun solat yang 5 yang wajib fardu ke atas kita. Was-salatil wusta, dan daripada 5 itu Allah sebut khusus. Secara khususnya adalah as-salatul wusta, solat yang pertengahan. Maka majoriti ulama mengambil bahawa solat yang pertengahan di sini dimaksudkan sebagai solat waktu asar. Dia tengah. Daripada waktu subuh, kita mula waktu pagi subuh, zuhur, asar, tengah. Lepas tu ada maghrib, ada isyak. Maka Allah Ta'ala sebut secara khusus solat asar. Kerana solat asar ini adalah beberapa kelebihan dia, dan juga ada juga beberapa cabaran dia, yang mana sembahyang ni 5-5 serupa je sebenarnya. Tetapi cabaran tu yang berbeza. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang ni bagi kita wajib ke atas kita, tetapi ada waktu dia. Dan setiap waktu sembahyang ni ada kelebihan, ada kelebihan dan ada cabaran masing-masing. Solat subuh 2 rakaat, tapi masanya waktu subuh. Lepas daripada tidur, cabarannya nak bangun tidur. Cabarannya nak bangun awal, cabarannya nak bersedia dan sebagainya. Bila kita sembahyang subuh, kadang-kadang kita sembahyang dengan lorak-lorak sebab waktu dia pendek. Kadang-kadang kita sembahyang dengan tidak bersedia sebab kita bangun gaduh-gaduh. Dan juga kita sembahyang tidak sebagaimana sembahyang lain, pakai ala kadar saja sebab kita sembahyang di rumah kita ke, sembahyang masjid ke dan sebagainya. Kadang-kadang tak ada mandi, tak ada gapo. Nak banding dengan sembahyang lain, contohnya sembahyang maghrib, kita dah balik kerja, dia mandi molek, dia pakai banyak minyak wangi comel, dia gosok baju molek, pakai baju gosok dan sebagainya. Masing-masing comel belaka. Tapi dia 3 rakaat. Isya pula 4 rakaat. Pada waktu malam, sehingga boleh lewat sampai tengah malam pun boleh, sampai ke pagi pun boleh, sebelum daripada subuh. Waktu dia panjang sangat, solat isya. Maka solat ini, setiap solat ada waktu dia yang berbeza-beza, dan setiap waktu yang berbeza ada cabaran masing-masing. Waktu zuhur pula tengah kerja, kena berhenti, diberi rehat sejam saja, nak makan lagi, nak sembahyang lagi, nak pergi cari masjid dan sebagainya, tak balik di rumah. Kita kena bersiap, kadang-kadang kena pakai pakaian itu, pakai pakaian hijau.
bila pakai pakaian hijau, pastikan bahawa pakaian hijau tu pakaian yang sah untuk semaya. Jadi semua tu ada cabaran masing-masing. Setiap 5 waktu semaya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, maka ada cabaran masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita jaga. Tu yang pertama. Begitu jugalah dengan amal-amal ibadat yang lain. Puasa ada cara dia, zakat ada cara dia, haji ada cara dia dan sebagainya, termasuklah kewajipan-kewajipan yang lain. Seperti menutup aurat, bercakap yang benar, tidak boleh berbohong, membantu orang, bersedekah, macam-macamlah amal ibadat yang lain yang besar-besar dalam agama kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua ialah berkaitan dengan perkara sunat. Kalau kita ambil contoh solat ataupun semaya saat ni sebagai satu orang panggil contoh kita, dalam semaya ada hak wajib, iaitu semaya 5 waktu yang diwajibkan kepada kita. Dalam semaya hak 5 waktu pula ada hak sunat yang kita namakan sebagai nawafil, solat-solat sunat. Dan solat-solat sunat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi. Nabi sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut, hadis ni hadis panjang. Hadis yang panjang lagu ni, tapi hamba ambil bahagian yang mana Allah Subhanahu wa taala kata, hak mana hak tulisan merah tu kalau nampak merah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allah Taala kata, wa ma taqarraba ilayya abdi bimithli ada'i maftaratuhu alaihi. Selagi mana hamba aku ini mendekatkan diri kepadaku dengan menunaikan apa yang aku fardukan, wajibkan ke atasnya, dan selagi mana dia mendirikan hak sunat, selagi mana dia duduk buat hak sunat, sehinggalah hatta uhibbah, sehinggalah aku menyintai dia, ataupun aku menyukai dia, aku mengasihi dia. Maknanya Allah Subhanahu wa taala juga suka untuk kita ni buat amalan-amalan sunat selain daripada amalan-amalan wajib. Dan kita ni yang membezakan di antara kita, hak wajib kita tidak beza sangat. Hak wajib, hak tidak boleh tambah, hak tak boleh kurang. Semaya 5 waktu belakang sore-sore. Kita nak letak markah pada semaya 5 waktu susah. Sebab semaya 5 waktu 5, semua orang 5 belakang, tak ada orang boleh kurang. Tetapi kena letak markah lebih kurang, bonusnya ialah pada hak sunat. Ada orang semaya sunat, ada orang tak semaya sunat. Situ lebih dia. Bagi orang yang buat amalan sunat, maka lebih dia. Macam hari ni, siapa dia yang solat pada hari 10 Ashura, 10 Muharram, yang dinamakan sebagai Ashura. Ashur adalah hari ke-10 daripada bulan Muharram. Jadi 10 Muharram ini berlaku sejak daripada zaman jahiliyah lagi. Orang-orang Arab jahiliyah dulu pun dia puasa pada 10 Muharram. Sehinggalah Nabi sendiri pun dia puasa pada 10 Muharram. Dan apabila datangnya ketetapan atau kewajipan supaya puasa dalam bulan Ramadan, maka Nabi pun tak puasalah Ashura, sehinggalah hanya menjadi sebagai amalan sunat saja. Jadi sehingga Nabi kata, pada hari Ashura ini siapa yang nak puasa, maka puasalah. Siapa dia tak si puasa, tak apa, tidak mengapa. Maka sama ada puasa, sama ada tidak puasa, tidak jadi masalah. Cuma Nabi sebut dalam hadis itu, ataupun dalam sambungan hadis itu, dalam bahagian hadis ini Nabi sebut, siapa yang puasa Ashura, maka akan diampunkan dosanya pada tahun lepas. Maknanya puasa setahun lepas diampunkan Allah dengan hanya kita berpuasa pada hari Ashura, iaitu hari 10. Jadi kita orang Melayu, kita ingat Ashura, ingat surga. Jadi kalaulah kita ingat Ashura, hari 10 tu hari surga, kita pun kacau surga. Kalau kita tak puasa, rugilah. Kita makan surga, kita pun tak puasa. Sedangkan kalau kita kacau surga, kita puasa pula, puasa kita itu mengampunkan dosa yang telah lalu setahun. Dosa pada tahun lepas. Ini disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita. Jadi hak ampunan rakyat sini nombor satunya ialah untuk menjadi Rabbani, untuk menjadi orang Allah, orang dekat dengan Allah, hamba Allah yang patuh, yang tunduk kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah pertama dengan melakukan amalan-amalan yang wajib, yang kedua ialah dengan melakukan amalan-amalan yang sunat. Yang sunat ini juga besar.
Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu hadis yang lain. Ni nak tunjuk besarnya juga amalan sunat ni. Hak sani amalan sunat juga puasa besar juga. Sehingga mengampunkan dosa setahun yang telah lalu. Hak ni pula Nabi sebut ma min abdin muslim. Siapa-siapa saja hamba yang muslim kita ni yusalli lillahi ta'ala kulla yaumin, dan setiap hari dia semaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sintai asyrata rakaah ataupun isnatai asyrata rakaah, 12 rakaat tatawuan ghairal faridah, secara sunat bukan hak wajib 5 tu dak. Illa banallahu baitan fil jannah, illa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala akan membina baginya satu rumah di syurga. Au illa bunya lahu baitun fil jannah, ataupun dibina baginya satu rumah di syurga. Hanya dengan jaga 12 rakaat semaya sunat sehari. Hak wajib itu tentulah pahala lebih besar daripada hak sunat. Maknanya kalau kita jaga hak sunat pun Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan begini besar pahala, maka hak wajib kita kena yakin lebih besar lagi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pahala wajib lebih besar daripada pahala sunat. Pahala sunat muakkad lebih besar daripada pahala sunat biasa. Maka ulama apabila menyebut hadis ini merujuk kepada sunat-sunat yang muakkad. Sunat-sunat muakkad ini 12 rakaat. Ulama letak nombor 1 sebelum daripada subuh 2 rakaat. Nombor 2 sebelum daripada zuhur 4 rakaat. Nombor 3 selepas zuhur ada 2 rakaat. Nombor 4 selepas daripada maghrib ada 2 rakaat. Dan nombor 5 adalah selepas daripada isyak ada 2 rakaat. Jadi setiap semaya itu ada 2 ataupun 4. Subuh ada 2, zuhur ada 6 rakaat yang sunat muakkad. Maghrib ada 2 sunat muakkad, dan juga isyak ada 2 sunat muakkad. Sebelum daripada subuh 2, lepas subuh tak ada. Sunat tidak muakkad pun tak ada, bahkan waktu haram semaya lepas pada subuh. Zuhur ada 4 rakaat sebelum zuhur sunat muakkad. Sunat muakkad kita sebut sana ni, sunat muakkad, pahala sunat muakkad lebih besar daripada pahala sunat biasa. Dia ada sunnah muakkadah dengan sunnah ghair muakkadah. Sunat muakkad, sunat tidak muakkad. Sebelum zuhur ada 4. Selepas zuhur ada 2. Pada zuhur saja ada sunat yang muakkad. Sebelum masa tak ada. Sebelum masa ada sunat tidak muakkad. Selepas asar tak ada sunat, bahkan haram. Sebelum maghrib sunat biasa. Lepas maghrib sunat muakkad 2 rakaat. Sebelum isyak sunat biasa, selepas isyak sunat muakkad 2 rakaat. Sebab itulah kita kalau boleh jaga jangan tinggal sebelum subuh sunat 2 rakaat, sebab Nabi antara solat yang Nabi jarang sangat tinggal. Oh lah. Dia ada 9 minit lagi dah nak habis waktu subuh. Dia tak semaya subuh dia. Kalau nak semaya sunat pun semayalah sunat. Jangan kata Allah duk ambak kau sunat sampai waktu habis nak habis. Kalau kita hambak waktu nak habis dia semaya wajib saja, dia wajib saja. Tapi kalau kita hambak dia sunat, dia wajib, dua-dua kita dia. Lama, tentu dah bagi lama. Kalau nak cepat agak bangun cepatlah. Dah kita bangun lambat dah kita duk tawih, lambat-lambat pun dah ambak kau sunat juga. Sebab kita nak sunat tu. Daripada kita boleh wajib saja, kita boleh juga sunat, dua-dua kita boleh. Tapi jaga jangan sampai tinggal lah. Ulama-ulama ramai dalam mazhab kita nak kira semaya dah ni hak habis baru dah. Ada pendapat kata habis. Maknanya kalau habis semaya assalamualaikum maka orang ber semaya selagi. Tu baru habis semaya. Tapi ramai lagi ulama, majoriti ulama mengatakan asalkan sempat saja takbiratul ihram maka sudah dikira semaya dia. Allahu akbar. Tak ada baca tehah lagi, orang ber dah asar pula. Zuhur baru saat ni. Allahu akbar zuhur, orang ber asar. Ulama kita kata dah zuhur saat ni. Maknanya subuh lagu tu juga. Nak ayat sininya kalau kita nak hak sunat saat ni, kalau kita dah dengan semaya wajib, semayalah sunat saat ni walaupun lambat pun. Biar dah dua-dua. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Ulama kata hak mana tak ada belaka, jangan hak mana tak ada,
Hak mana tak ada, jangan siapa tak ada belaka. Maknanya jangan siapa tinggal belaka. Ambillah hak mana kita ada. Jangan la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Hak mana tak ada belaka, jangan tinggal belaka. Tu kaedah ulama kita. La yudraku kulluhu, hak mana tak ada belaka, la yutraku kulluhu, jangan tinggal belaka. Jadi hak mana ada, buat. Begitu juga sebelum zuhur, Pak tu sebelum zuhur tu. Lepas zuhur ada dua lagi. Ada dua lagi pula hak sunat tidak muakkad. Maknanya kalau nak buat hak sebelum dengan selepas zuhur lapar, hak sunat situ saja. Sebelum daripada maghrib tak apa, sunat tidak muakkad. Mula tok guru mula pergi kalau masjid dia, kalau siapa dia biasa pergi biasa. Bila orang sudah ber maghrib, dia naik atas masjid, terus orang qamat, dia pun semaya. Lepas pada dia semaya, wirid pendek, rekah, doa, terus dia semaya, sunat lepas daripada maghrib, lepas tu terus naik atas mimbar dia ni ngajar. Lagu tu je. Tapi kalau kita buat lah ni orang tak boleh kita demo bukan tok guru. Sebab kita tunggu tok guru dia. Mari siapa ke Nabi juga sebab sebelum maghrib tidak muakkad. Kalau kita nak semaya pun tak ada masalah. Kalau kita mari masjid, kita ada dua. Bila naik saja atas masjid ada tahiyatul masjid. Semaya tahiyatul masjid. Tu imam orang Tok bila tidak qamat lagi. Dia lagi nak semaya sebelum maghrib. Nak semaya. Semayalah. Dapat sunat juga. Tidak muakkad pun. Tapi kalau rasa tak apalah. Moga jaga-jaga kita tak semaya hari ni. Tak apa tak semaya. Pun tak apa sebab tidak muakkad. Tapi kalau muakkad rugi. Sebab muakkad ini yang jarang ditinggal oleh Nabi SAW. Martabat dia bawah sikit saja daripada wajib. Pahala dia besar. Kalau pahala wajib 100. Pahala dia mungkin 80-85 markah. Jadi rugi kalau kita tidak buat sunat yang muakkad itu. Kalau dah, kita buat. Maka di sini, dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi rakyat kepada kita, siapa dia jaga 12 rakaat tadi, dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dibinakan lagi rumah di dalam syurga. Itu yang pertama. Yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, muslimin-muslimat sekalian, untuk jadi Rabbani, sebab kita nak membentuk umat yang Rabbani, dekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan segala tanggungjawab kita yang wajib dan juga yang sunat. Yang kedua ialah ayat ta'assa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ta'amulatihi. Mengikut Nabi dalam seluruh kehidupan dia. Ikut Nabi. Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan agama ni kepada kita. Dan agama adalah manhajul hayah. Agama ni ialah cara hidup. Nabi menunjukkan kepada kita cara hidup. Allah Subhanahu Wa Taala pilih Nabi daripada kalangan manusia sebab nak menyampaikan cara hidup manusia. Jadi tidak ada apa yang disampaikan oleh Nabi yang bercanggah dengan kita sebagai manusia. Maka pada hari ini kita dapati yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salih di kulli zamanin wa makan. Dia sesuai untuk bila masa sahaja dan di mana sahaja. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi ni bagi Jepun pun boleh, bagi Amerika pun boleh, bagi tanah Melayu pun boleh, bagi di benua India pun boleh, bagi Australia pun boleh, bagilah mana saja atas dunia ini salih sesuai. Begitu jugalah bila masa sahaja dia sesuai, sejak daripada zaman Nabi sesuai, sehinggalah sekarang ni pun sesuai, sehinggalah lepas pada ni pun sesuai untuk diamalkan oleh manusia, kerana Nabi diutuskan daripada kalangan manusia untuk menyampaikan agama ataupun cara hidup ini kepada manusia. Jadi tak ada hak daripada Nabi tu kita boleh kata, oh dia boleh buat lah, moga dia Nabi. Kita tak boleh buat, apa? Dia Nabi, kita manusia, dia manusia, kita pun manusia. Tidak ada yang bercanggah apapun kecuali mana-mana syariat yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk Nabi saja. Contohnya Nabi, dia beristeri sampai 11 orang. Masa Nabi meninggal pun ada 9 orang. Maka kita setakat Nabi saja. Masa kita dah meninggal 4 dah. Tu tak boleh turut dah lah. Kita masih lagi nak turut Nabi kan, Nabi ada 9 orang mula, kita nak turut 9 tak boleh dah, sebab tu dah khusus dah. Sama jugalah wanita-wanita.
yang sah dikawini oleh kita. Kalau isteri orang sah dikawini oleh kita bila dia bercerai, mati dan sebagainya. Tapi isteri Nabi tak boleh kerana dia ummul mukminin. Dia adalah mak kita. Maka tak boleh kita kahwin dengan para isteri Nabi. Itu hak khusus. Yang Allah Subhanahu Wa Taala dah buat mari hukum khusus kepada Nabi. Hak tu khusus tak boleh. Tapi hak mana-mana, hak sebagai bashar, sebagaimana manusia biasa, maka kita juga sesuai sebagaimana sesuai kepada Nabi. Begitu jugalah kepada para sahabat. Kita bukan saja ikut Nabi, tapi kita ikut sahabat. Ikut Nabi disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ahzab, ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, uswah ataupun qudwah hasanah bagi siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat dan sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang memerintahkan kita supaya ikut Nabi. Begitu jugalah dalam satu ayat lain daripada surah Al-Hasyr ini, ayat ni panjang. Kamu ambil Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Hak mana dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kamu kena ambil, dan apa yang telah dilarang oleh Nabi maka kamu kena tinggal. Sama dengan Al-Quran. Selepas daripada Al-Quran ialah sunnah Nabi. Apa yang mari daripada Al-Quran kena ambil belaka. Apa yang mari daripada sunnah Nabi pun kena ambil belaka. Dan sunnah Nabi SAW adalah apa sahaja yang keluar daripada Nabi, sama ada percakapan, sama ada perbuatan, sama ada pengakuan daripada Nabi SAW, maka hak mana Nabi suruh kita kena buat, hak mana Nabi larang kena tinggal. Bermakna syariat ini ialah Quran, ialah sunnah. Maka kita kena turut Nabi. Begitu jugalah menurut sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat adalah orang yang duplicate Nabi. Copy and paste. Dia serupa dengan Nabi. Sebab dia mengamalkan apa sahaja yang diamalkan oleh Nabi. Nabi adalah praktik, adalah Quran hayy, adalah Quran yang hidup. Sebab agama kita ni disebut oleh Allah, diturunkan oleh Allah melalui Quran. Ma farratna fil kitabi bin syai'. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tak tinggal sikit abuk ke apa pun. Segala perkara. Dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam juga, Nabi tidak tinggal apa-apa perkara pun. Sehinggalah daripada sekecil-kecil perkara, sehinggalah kepada sebesar-besar perkara. Sebab itulah kita apabila kita belajar saja fiqh sebagai contoh, kita belajar daripada babun najasah, daripada bab yang berkaitan dengan najis, sehinggalah bab kepada berkaitan dengan jihad, sehinggalah bab jihad kita belajar. Hak sebesar-besar perkara. Daripada hak sekecil-kecil perkara jijik, kita belajar macam mana kena najis lagi. Sehinggalah kepada cara nak bersih najis dan sebagainya. Sehinggalah kita belajar bagaimana nak memerintah sebuah negara, bahkan nak berperang fi sabilillah. Semuanya tak tinggal gambar satu. Usahakan menikah kahwin, usahakan cara nak hidup bermuamalat, berurusan jual beli dan sebagainya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan najasah, najis itu pun diajar oleh Nabi SAW. Hak dalam bilik tidur pun diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana nak bersama dengan suami isteri, bagaimana nak menjaga mendidik anak-anak dan sebagainya. Semuanya diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat mereka ni hidup bersama dengan Nabi. Maka Nabi kata khairul quruni qarni thumma alladhi yalih thumma alladhi yalih. Hak nombor satu kurun, hak terbaik ialah semasa Nabi. Hak masa mana dia ada. Kemudian hak mana ada bersama dengan sahabat, kemudian hak mana bersama dengan tabi'in. 3 kurun ni, yang pertama inilah yang terbaik, hak inilah kita nak tunggu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebut dalam Al-Quran kelebihan mengenai sahabat, yang mana hamba ambil sebagai satu contoh saja daripada surah At-Taubah ini, ayat yang ke-100 sebagaimana yang ada di skrin kita tu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dan juga memuji tentang sahabat ni banyak tempat dalam Al-Quran. Antara disebut dalam surah At-Taubah ini ialah radhiyallahu anhum wa radu anhu.
Sahabat-sahabat ini ialah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan mereka dan mereka juga redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita nak mengikut Nabi dan juga nak mengikut sahabat. Jadi untuk kita jadi Rabbani, kita kena ikut Nabi, kita kena ikut sahabat. Gapo dia nak ikut Nabi, sunnah Nabi? Sunnah Nabi ada qaulan wa fi'lan wa takriran. Hak mana Nabi sebut, mana Nabi buat, mana Nabi perakukan, semuanya kena belajar biar tahu belaka. Nak belajar tahu belaka, nak belajar mana? Nak belajar di masjid-masjid ni insya-Allah. Kau nak masuk you? Hamba pun kalau nak mari tanya hamba nak masuk you payah hamba nak royak dah sebab SPM kita pun lama berdoa dah. SPM tahu bila lagi nak pakai tok lih dalam ni dah. Umur pun lebih umur dah kata umur 25 je paling banyak sekali yang masuk. Tak boleh masuk you dah. Lepas tu nak pergi ngaji mana? Nak pergi ngaji pondok. Lah ni tak seduk pondok. Ramai orang tak seduk pondok lah ni. Zaman orang duduk dalam aircon. Nak duduk pondok tak ada aircon. Dia kata buat rumah kecil-kecil. Lah ni zaman orang dapur. Nanak dengan dapur gas. Pakai dapur gas, dapur elektrik lah ni. Jadi susah. Maka nak ngaji senang-senang. Nak ngaji senang-senang, mari masjid. Masjid kita ada aircon, masjid kita ada TV, masjid kita kipas pun ada, masjid kita LCD pun ada boleh tengok, macam-macam boleh siar live di FB dan sebagainya. Banyak ilmu kita boleh ngajar. Amo tengok jadual masjid 2 orang seminggu, setiap hari tu maknanya kalau ada 7 hari kali 2 orang 14 orang duduk ngajar. 14 orang duduk ngajar. 14 orang ngajar 14 jenis ilmu kita ngaji. Banyak. Kalau pergi universiti polimon ni jasa semester. Kita ni 14 seminggu kita ngaji. Hebat kita. Alhamdulillah. Jadi carilah ilmu di masjid. Imarahkan masjid kita insya-Allah. Dan pihak masjid pun saya yakin sangat bertanggungjawab dalam menyediakan ilmu-ilmu ini kepada kita. Jadikanlah masjid ini sebagai universiti kita. Zaman dulu pun universiti dia mula di masjid. Universiti yang tertua di dunia ini ada di Morocco. Jadi amo royak ni amo bangga sebab amo belajar Morocco. Jadi di Morocco, di Maghribi, Masjid Qurawiyin dan ada Jami'ah Al-Qurawiyin. Ada Jami' Qurawiyin, Masjid Qurawiyin dia lebih muda daripada Jami' Al-Azhar. Jami' Al-Azhar, Masjid Azhar lebih tua lagi, lebih awal lagi daripada Masjid Qurawiyin. Tetapi Jami'ah University Qurawiyin adalah universiti yang tertua di dunia. Dia mula di masjid menjadi universiti. Orang mari ngaji di masjid akhir-akhirnya menjadi universiti. Sampai sekarang ni pun kalau kita pergi di Jami' Qurawiyin, di Jami'ah Qurawiyin, di Masjid Qurawiyin ke, di Universiti Qurawiyin itu, kalau kita pergi di masjid dia besar, dia ada tiang supaya kita lah ni ada tiang ni, lepas saja semaya fardu, ulama dia ni masing-masing ada tiang, masing-masing dah macam di Masjid Nabawi tu. Di Masjidil Haram pun ada. Dia naik, dia ada dah kursi dia, siap. Sudah saja semaya, dia naik cokoh duduk atas kursi, buka kitab dia ataupun dia kecek straight yang mengadap oleh kepala dia belakang dah. Orang pakat dah dengan dia belakang. Pakat mari duduk depan dia likung penuh belakang depan dia. Sore-sore setiap itu penuh belakang pakat duduk dengan dia. Kita penuh juga tapi kita duduk rata-rata. Kita penuh juga. Kita penuh juga tapi kita penuh pak tanah. Orang tanya masjid Bukit Marok tu ramai ke orang? Ramai weh, pak tanah ada. Bukan nak royak ni nak cerita je. Ramai dia kata ramai ke orang masjid? Malam-malam ustaz ngajar tiap-tiap malam ada ngajar ramai ke? Ramai pak tanah. Ramai pak tanah pun kita duduk cara kita lah ni. Tapi kalau kita pergi di Masjid Qurawiyin dan juga masjid-masjid besar ni, setiap tiang tu orang duduk rapat-rapat. Duduk rapat-rapat nak berjalan. Kalau nak tubik salah nak kecing pun kena litah orang. Kena naik ke atas kepala orang siapa tubik nak oyak dia duduk rapat-rapat penuh belakang dia duduk. Tu cara dia duduk ngaji. Jadi kita ni hak moleknya lagu tu lah. Kalau kita nak lah suruh comel, kita mana ada luar kita duduk dalam ni belakang, duduk depan tok guru belakang insya-Allah semoga lebih berkat sebenarnya keadaan itu. Ustaz-ustaz pun boleh tengok upah kita dan kita pun boleh duduk dengan ustaz, boleh tengok ustaz. Takut-takut orang duduk luar tengok ambo rakam je ni bukan ambo sungguh.
ada kecek ni. Dia kata nampak mamak mulut dalam TV. Dia kata jola ke ustaz ni. Dia pasal kesek. Kata tak. Orang depan ni tak tahulah hamba kecek sendiri. Tapi takut ada tengok dalam TV supaya dengan tengok dalam FB live sekarang ni. Yang nombor 3 ialah supaya kita takutkan Allah. Takutkan Allah di sini hamba sebut sebagai khasyah. Khasyah takut. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yakhsha ialah makna takut, dan takut ini bukan takut sebagaimana kita takut kepada makhluk. Kita takut kepada Allah, kita makin dekat dengan Allah. Takut kepada makhluk, kita makin jauh daripada makhluk. Takut khimar, kita makin jauh, bukan makin masuk. Tapi takut kepada Allah, kita makin dekat dengan Allah, makin kita menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, antara hak kita takut lah ni. Antara hak kita takut ialah takut mati. Ramai orang takut mati. Ramai orang takut kena penyakit dan takut mati. Bila kita takut mati, apa yang perlu kita buat? Kita ambil konteks kita fikir ni, kita dengan Allah. Bila kita takut mati, apa dia yang perlu kita buat? Adakah kita tak kena sembahyang? Bila kita sakit, kita takut mati. Bila sakit, takut mati, kita kena sembahyang ke kita kena tinggal sembahyang? Orang ni kadang-kadang kena admit masuk wak je. Gigi doktor kata, ni kena tahan masuk wak ni, darah 170, 110 bawah. 110 tahan dia. Kalau 110 bawah, 102 bawah tahan lalu. Kalau pergi 100 mungkin tak tahan lagi. Tapi kalau pergi bawah 120, tahan. Tahan dah lewat. Tahan bunyi kena masuk wak saja, dah start tak semaya dah. Dengan wayar berseranggah tu, nak semaya gua. Dia kata kiri wayar, lek kanan wayar, dalam hidung wayar. Kita takut nak mati tu. Kita takut nak mati tu. Kita takut kau nyakit, takut nak mati. Tapi bila takut nak mati, kau tak semaya. Balik. Sepatutnya bila takut mati, kau semaya lah. Sebab kalau lah mati tekan ni, aku akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku jumpa dalam tak semaya lah mana? Sepatutnya kita takut lagu tu. Itu maksud hamba ayat sini. Bila kita takut kepada Allah, takut makin dekat kepada Allah. Jangan takut makin jauh. Jangan bunyi takut kepada Allah. Takut mati, bila mati jumpa Allah, makin tak semaya. Terbalik. Jadi situasi kita kadang-kadang itu terbalik. Sebab itulah Allah Ta'ala buat contoh dengan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah ialah ulama. Sebab apa ulama? Ulama ialah orang alim. Tak semestinya kita gelar dia tu ulama. Tak semestinya kita panggil dia tu pak lebay. Kita ni kalau hak lebay kita panggil pak lebay. Sebelah luar dia panggil lebay. Bukan semestinya tok lebay. Tapi orang yang tahu. Orang yang tahu ni siapa? Orang tahu ni kita ni lah hak ngaji ni. Sebab tu kita tiap-tiap malam kita mari ngaji. Sebab kita nak tahu. Bila kita jadi orang tahu, kita lah jadi orang takut kepada Allah. Termasuklah daripada kalangan ulama ni kita kata. Iaitu orang yang tahu. Ulama orang yang tahu. Ulama orang yang pakar dalam bidang masing-masing. Orang yang tahu dalam bidang masing-masing kita panggil ulama. Hak ni orang hak takut sungguh. Kita buat tak cara lah ni. Kajian kata kena pakai mask. Kita tak pakai. Kajian kata kita ni kalau duduk ramai-ramai kena jarak semeter. Kita tak jarak. Kajian kata kerana basuh tangan, klik kedai basuh tangan. Kita tak basuh. Sebab kita tidak alim. Sebab kita tidak tahu. Di hospital, dalam wad, minta maaf lah kalau ada doktor depan hamba ni, ataupun kerja hospital misi. Jauh daripada dulu-dulu gitu-gitu lagi. Hamba yakin di hospital, dalam wad, disediakan tempat sink tu basuh tangan, ada sabun basuh tangan. Sebelum daripada berlaku ni COVID-19 ni, COVID-19 ni, bukan saja kita ni pergi hospital duduk rumah pun kita basuh tangan. Hak zaman gitu, pergi hospital basuh tangan ke tak? Hak zaman gitu, teka zaman gitu. Hak ada dah di hospital sediakan sabun untuk basuh tangan. Kita pergi ziarah orang sakit, sepatutnya masuk basuh tangan. Nak tubik basuh tangan pula bila kita pergi dia. Hak ni adalah hak Kementerian Kesihatan buat. Sebab demo ni alim dalam bab dia.
Dia tahu dah kumen-kumen tu boleh berjakit dengan tangan kita. Dia buat sediakan kepada kita. Kita buat ke tak? Kita cuci ke tak? Kita tak cuci sebab kita tidak tahu. Kita tidak alim. Supaya juga dengan lah ni. Bila kaji esok buat gotugan ni kita tak buat sebab kita tidak alim dalam bidang tu. Kalau kita tahulah kumen tu lagu mana dia bergerak. Lari. Kita letak pukul kita lari. Sekarang ni ulama-ulama pakar-pakar dalam bidang perubatan ni. Rakyat kita tak tahu COVID ni selesai bila. Semalam yang mak berhormat dalam menteri kita dah sambung dah. Sampai 31/12 sampai akhir tahun ni PKPP ni. Hak ni PKPP sampai akhir tahun. COVID ni habis bila? Tak tahu. Bahkan pakar-pakar kesihatan lah ni dia kata COVID ni dah selesai dah. Dunia ini telah berubah kepada dunia baru. Tak ada dah, hak dulu-dulu tak ada dah. Lah ni hak baru dah lah ni. Hak baru dah lah ni. Hak lah ni kalau pergi beratur pejabat pos pun kena beratur semeter seorang. Zaman dulu selagi mana rapat pergi lah. Tapi zaman lah ni, habis PKP ni pun, kerajaan akan buat, kalau pergi beratur semeter seorang. Dunia baru dah. Tak ada dah susuk-susuk zaman gitu. Pergi, kalau pergi tempat orang ramai, semua pakat-pakat tutup muka belakang. Zaman gitu tak apalah, ramai-ramai pun tak apa. Lah ni PKP ni tutup muka lah sebab PKP. Lepas pada ni tidak PKP pun kita diajar supaya kalau dia ramai berdoa tutup muka. Kalau ada orang demam, orang gapo, kita tak bersaing dengan dia, tak pergi rapat dengan dia kena tutup muka dia. Sikit lagi. Lah ni orang kalau dia sakit 3 hari WMC. Hari keempat demam lagi pun pergi kerja dah. Sikit lagi kalau selagi mana tak siap demam, tak lagi kerja. Ni orang panggil dunia baru dah. Kita yang tidak ada ilmu pasal benda tu, kita berasa mesej. Tapi orang tahu, dia rasa susah. Orang tahu. Sebab kuman ni tak tahu duduk mana-mana. Dia silent killer. Dia pembunuh senyap. Wal-iyazabillah, kita minta jauh daripada Allah. Kita takut-takutnya hari ni tak ada kes berlaku. Tetapi kuman tu ada. Dia ada duduk mana-mana. Sel kanser dalam tubuh kita, setiap orang dia ada sel kanser. Tetapi dia tak jadi kanser. Sebab apa? Sebab tidak ada sabit. Tak ada sabit. Tahu je. Kalau jadi sabit sikit je, kena gana-gana saja, jadi kanser. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Akhir-akhir kena kanser, mati kanser. Asal ada. Cuma dia tidak aktif. Sampai ke mati kita pun mati bukan kerana kanser, mati kerana mongol lain. Tapi ada orang buat sabit ke dia, naik, start jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 mati dengan kanser. Ada orang lagu tu. Jadi kita lah ni kita tak tahu kuman virus COVID-19 ini duduk mana, kita tak tahu. Ada, kalau tak ada senyap habis dah, ada ni, tetapi tak tahu duduk mana. Maka orang tahu saja takut. Tapi orang tak tahu, tak takut. Orang kenal Allah, takut. Orang tak kenal Allah, dia tak takut. Kalaulah dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Sahabat-sahabat sekalian kita ni, kita takut mati saat ni kan. Kalau takut mati, dua saja yang kita minta dengan Allah. Dalam doa kita sentiasa kita minta. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dengan husnul khatimah dan jangan mati dengan su'ul khatimah. Tu kita minta daripada Allah Ta'ala. Nak mati dalam comel, tak say mati dalam wuduh. Kita minta lagu tu. Jadi kalau kita nak mati dalam comel, kita kena pastikan kita hidup comel. Kalau tak say mati dalam wuduh, kan kena pastikan jangan buat wuduh. Jangan buat benda tak molek. Kalau tak saya mati dah tak molek, jangan buat tak molek. Sebab bila mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ma tadri wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu tak tahu kamu boleh gapo esok. Rezeki kita banyak mana esok, untung kita banyak mana esok, rugi banyak mana esok kita tak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak juga kita tahu di mana kita akan mati. Bila mati, mana mati kita tak tahu.
Jadi kita nak pastikan kita mati dalam husnul khatimah, maka bila kita rasa lagu tu, kita akan takut untuk kita buat jahat. Sebab kita takut mati dalam dalam su'ul khatimah, kita balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Kita nak balik biqalbin salim. Sebab itulah hak malai, hak ambo mari tu, kita nak baca pasal hati, supaya akhirnya kita nak bersihkan hati kita, jiwa kita, nak balik jumpa Allah dalam qalbin salim. Dengan hati yang sihat, sejahtera, sempurna, yang kita berani berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lah ni tanya nak mati, tak ada orang berani. Tak ada orang berani. Duduk dalam masjid ke ni, takut lagi kau nak matinya. Duduk dalam masjid ni takut lagi kau nak matinya. Hak duduk dalam masjid ni tak ada masalah. Hak tadi nipu orang tadi. Hak dalam masjid ni tak ada masalah. Hak tadi ambil hak bagi orang tadi. Hak duduk dalam masjid lah ni, duduk dalam masjid ni tak ada masalah. Hak duduk pelawak sama kening tu apa dia. Hak duduk dalam masjid tak ada masalah tu. Hak duduk makan hak anak yatim selama mana tu. Hak duduk tipu orang selama mana tu. Hak duduk makan duduk main dalam tanah orang selama mana tu. Hak duduk tipu tanah orang selama mana tu. Kejahatan kita hak lepas-lepas dah banyak mana. Lah ni duduk dalam masjid lah lah ni nya. Tapi hak buat dah tu banyak. Sebab tu kita takut nak mati. Tengah semaya pun takut mati. Lagu mana lama kalau Allah Ta'ala ambil tengah semaya. Memang comel lah mati tengah semaya. Tapi hak buat belum maya tu. Hak tu kita takut. Jadi kalau kita takut kepada mati ni, maka bila takut kepada mati, takut kepada nak jumpa Allah dalam keadaan yang su', yang jahat, yang tak comel, yang huduh, kena comel sama lah. Nak duduk lah comel sama. Yang keempat, menambahkan ilmu. Ni amo nak pendek saja. Sebab apa? Masjid ni, amo baru dapat jaruah tu email bagi tadi, penuh 30 hari. Bulan 9, 30 hari, penuh dengan majlis ilmu. Alhamdulillah. Jadi amo ucap tahniah kepada orang sini, respect, tapi spring lah. Tiap-tiap malam ada kuliah, hari Jumaat, hari Sabtu lagi kuliah, ada program-program lagi dan sebagainya. Alhamdulillah. Kerana salah satu cara untuk kita Rabbani ialah dengan menambahkan ilmu. Begitu jugalah malam ni yang ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan rasa bangga amo sendiri secara peribadi kepada orang yang terbaik daripada kalangan kita, iaitu yang disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi kita ucap tahniah kepada tok-tok guru Quran kita. Mereka ngaji Quran sehingga mereka boleh mengajarkan Quran pula kepada anak cucu kita, kepada kita sendiri. Alhamdulillah, mereka inilah orang terbaik daripada kalangan kita. Amba ngaji master bahasa Arab, amba ngaji ijazah bahasa Arab, master bahasa Arab, PhD, amba dalam bahasa Arab. Kalau amba nak jadi orang terbaik sebagaimana tok guru Quran sani, amba kena ngaji Quran. Jadi kita nak jadi orang terbaik, kena belajar Quran, dan juga kalau boleh sampai tahap kita mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Begitu jugalah dengan ilmu-ilmu biasa. Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak memberikan kebaikan kepada siapa saja, man yuridillahu bihi khaira, siapa dia Allah nak bagi saja kelebihan dan juga kebaikan, maka yufaqihu fiddin, Allah menjadikan dia tafaqquh dalam agama, iaitu mendalami bidang agama. Dia jadi pilot ke? Pilot lah. Tapi bila Allah Ta'ala nak lebih ke dia, Allah jadikan dia ni mari ngaji agama. Dia nak jadi engineer, jadilah. Tapi Allah Ta'ala akan berikan kelebihan kepada dia, mari ngaji agama. 2-3 hari lepas hamba jumpa seorang engineer. Kerja di Kuala Lumpur, di airport Kuala Lumpur. Pakar ni pakar sepuluh ustaz. Dia mari ngaji, dia pakar sepuluh ustaz. Lepas pada tu hamba tanya dia kerja apa? Engineer. Engineer kapal terbang. Hamba pun boleh bayar lalu lah gaji dia berapa puluh ribu. Engineer kapal terbang. Dia engineer kapal terbang. Tapi tiap-tiap malam dia akan cari balasah mana, masjid mana, surau mana yang ada orang ngajar, dia pergi ngaji. Kita nak lagu tu. Dan terutamanya hak ngaji Quran. Quran lah, mulalah dengan Quran dulu. Ustaz, hamba tak boleh mari malam ustaz ngajar malam ahad lagu ni, hamba pergi masjid selagi sebab masjid selagi tu ngajar Quran. Gilah.
Silakan. Lepas tu ni dengan siapa kau ustaz? Tak ada orang seorang habuk. Ambo dengan Tok Imam, ambo dengan Tok Bilal, apa ambo lawan dengan Tok Bilal, tak apa. Sebab apa? Sebab orang lain pakai pergi masjid lain belakang sebab lagi ngaji Quran dia tu. Hak ngamo ngaji tazkiyatun nafsi, penyucian hati. Dia kata Quran lebih penting lagi ustaz daripada hak ustaz malam ni ngamo dengan Tok Bilal aja. Orang lain pergi denung belakang, gilah. Sebab Quran itu penting. Quran nombor 1, hamba tak puas hati. Hamba kata siang yang ustaz tu kecek dengan Facebook ya ustaz. Tak apa. Biarlah kecek dengan Facebook pun, tak ada masalah. Sebab Quran tu. Sebab Quran. Kita menghormati orang yang belajar Quran dan juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Ini Allah Ta'ala sebut ataupun Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Dan akhir sekali, kita kena merasakan besarnya dosa kita kepada Allah dan sikitnya amalan kita. Barulah kita jadi orang Allah. Kalau kita berasa banyak dah amalan kita, sikit je dosa kita, kecil dosa kita, tu terbalik. Terbalik. Bahkan kita kena merasakan banyaknya dosa kita kepada Allah dan banyak lagi ketaatan yang kita tak ada nak buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mereka sajalah masa kita tak mengizinkan, tapi kita ambil kepahamannya bahawa kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dosa kita banyak. Rasalah besar dosa itu walaupun dosa kecil. Dan janganlah rasa besar amalan yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar rasa kecil je, sikit je, tak padan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Itulah 5 perkara yang kita nak dan akhirnya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Waj'al khaira a'malina khawatimaha, dan jadikanlah amalan kami yang terakhir sekali adalah yang terbaik. Kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah dan amalan kita sebanyak-banyak amalan kita hak baik sekali adalah hak terakhir kita buat tu. Hak tu hak terakhir kita buat yang terbaik sekali. Waj'al khaira ayyamina yauman nalqaka fih, dan juga jadikan hari terbaik kami adalah hari kami berjumpa denganmu ya Allah, biqalbin salim, dengan hati yang senang sejahtera insya-Allah. Ni doa tadi hamba baca dah tadi daripada penyakit kita. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Doa ni bacalah. Dalam COVID-19 ni kita baca banyak-banyak dah. Pakai baca semua pun tak apa. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung daripadamu denganmu daripada penyakit kusta, penyakit sopok, penyakit gila dan juga segala penyakit yang memudaratkan kami. Okey, ni untuk mudah ingat. Nak ambil gambar apa, ambil gambar ni dah snap. Tak ingat awak sejarah ni pun tak ada masalah, ingat awak ni saja. Yang pertama, dapat dekatkan diri dengan Allah dengan melaksanakan ketaatan, fardu dan juga sunat. Yang kedua, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat. Yang ketiga, takutlah Allah dan juga agungkanlah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, berusahalah menambahkan ilmu dan juga kalau boleh siapalah mengajarkan ilmu. Dan yang kelima, sentiasalah bertaubat daripada dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satulah untuk malam ni, minta maaf panjang sikit, minta maaf juga kepada pihak berkuasa, kita ambil masa sikit ni, insya-Allah kita patuh SOP lain ni, kita semaya dalam keadaan lagu ni insya-Allah. Cuma learningnya dibenarkan tidak bawa sejadah deh. Maknanya kalau baru ni wajib bawa sejadah. Learning kalau salah tak bawa sejadah pun boleh masuk masjid, boleh semaya tak bawa sejadah tak apa, tapi hamba sendiri hamba bawa sejadah. Selagi mana kita boleh berhati-hati, kita jagalah insya-Allah, berhati-hati di jalan raya, anda mampu mengubahnya. Jadi insya-Allah kita cuba pakat-pakat jaga, kita jaga kita insya-Allah. Dan mana-mana kita pergi, mana-mana kita scan, kita tulis nama, kita cek suhu dan sebagainya. Sebab semua tu untuk kebaikan kita belaka insya-Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu lil ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.